kita akan buat surgery, nak keluarkan tisu tu. Okay. So bila kita potong lah nak keluarkan, kita nampak macam needle. Susuk. Oh. Hi, hello, welcome back to our channel. So hari ni, okay, kita bersama lagi dengan Dr. Ari, okay, dalam After Hours on Call with Dr. Ari. Okay, so hari ni kita dah masuk ke episod yang berapa, Doktor? 4. Episod yang keempat. Alright, okay. So from previous episode, kita dah bercerita mengenai advanced wound care. Apa itu advanced wound care? Apa perbezaan advanced wound care dan juga klinik biasa? Macam mana advanced wound care ni, okay, dia boleh menyelamatkan kaki, okay, yang memang ada risiko untuk amputasi. Okay, so hari ni kita nak go deep berkenaan advanced wound care. Okay, so Dr. Ari, okay. So Dr. Ari sebagai founder juga lah, boleh kata founder untuk klinik Star Medical yang menawarkan advanced wound care. Boleh tak Doktor sharekan dengan kita, okay, berapa sebenarnya kaki yang telah berjaya Doktor selamatkan? Oh, what a wonderful question. It's a happy question. Okay. So takat hari ni 6,231 kaki. Oh, wow. Yes, yeah. We are very, very happy. Wow, tahniah. Yeah, thank you. Yeah. So, alright, 6,200 kaki ni, yes. Okay, semua ni memang semua adalah kencing manis ke? 99% memang kencing manis. Some of it ada varicose vein. Pernah dengar varicose vein? Pernah. Okay. So yang ada varicose vein pun akan ada chronic wound. Ada juga yang accident cases, ada juga yang post operation. Maksudnya diorang dah buat operation, lepas tu luka tu dah tak boleh nak sembuh. So the hospitals will tie up with us lah, diorang akan hantar and we will help them to heal the wound. Yeah. Tapi 99% which is majority adalah disebabkan oleh luka kencing manis. Okay, for those yang tak tahu kenapa orang kencing manis selalu dapat luka, boleh tengok previous episode yes. Okay, dekat situ Dr. Hari dah explainkan panjang lebar mengenai kencing manis dan juga wound. Okay, yes. So I nak tanya banyak jugalah soalan untuk hari ni. Sure. Mostly berkenaan pengalaman doktor dan sebagainya lah. Tapi okay, I ada satu soalan which is bagi I macam satu soalan yang macam agak penting jugalah untuk doktor, like bagi pandangan doktor Okay, sebab I pernah lah macam berbual dengan kenalan, okay, bagi tahu, okay, yang ada individu yang menawarkan okay, advanced wound care tapi bukan daripada individu yang yang bergelar doktor. Maksudnya orang biasa yang buat, tetapi kosnya boleh makan sampai 30,000. Wow. Lagi tinggi daripada kos kita yang boleh buat advanced wound care. I see. Dan mereka jalankan aktiviti ni kadang-kadang dekat Airbnb, dekat Airbnb? Hotel. Yes, bukan dekat klinik ke hospital ke apa. Macam saya dengar pun macam agak terkejut juga. Tapi ramai sangat individu yang memang orang kata memang sangat berusaha untuk menyelamatkan kaki ni, pergi dekat sana untuk dapatkan rawatan. Why not datang kepada doktor yang boleh buat advanced wound care? Itulah saya pun macam kenapa macam tu Yes. So doktor ada tak like macam mungkin sedikit nasihat ataupun pandangan doktor yang boleh doktor berikan kepada mereka ni? Okay, sure. Firstly, kalau dah ada luka, benda tu dah masuk bab medical. Okay, perlu ubat, perlu antibiotik, perlu minor surgery, perlu oxygen therapy, vacuum therapy, semua tu. Okay, so mana kalau seorang tu bukan doktor atau dia bukan medical staff, macam mana nak buat wound care? It's impossible. And I rasa yang ni generally seseorang yang pilih, dia yang buat keputusan. Betul. Okay, kalau pesakit tu sendiri, keluarganya sendiri sanggup bayar 30,000, okay, sanggup bayar and nak buat treatment dengan seorang yang bukan doktor, bukan medical staff, I rasa benda tu dah kena tanggung sendiri. You made the choice. Bukan tak tahu. Sekarang kan semua, everybody should know. Betul. Kalau perlukan rawatan, pergi jumpa doktor. Betul. Kalau kita nak ambil shortcut ke, ramai je yang nak tipu. Ramai je. Okay, so be careful.
Jangan percaya semua yang you all nampak dekat online, the advertising, social media orang mengiklankan. Jangan terpengaruh. Try to look for the real truth. Tanya betul ke doktor ke klinik ke, mana boleh masuk Airbnb, lepas tu buat apa? Oh my god, I can't believe this. Macam buat Medi-Pedi. Yes, I know, my god. Medi-Pedi pun nowadays people are so clever to look for a good place, hygiene ke, okay, semua tu they look into it. Lepas tu nak bab mengenai medical kaki lah, tak macam tu je nak masuk anywhere. Cannot lah. Kalau nak cakap orang pergi dekat sana sebab harga murah, tak juga. Tak juga, mahal. Yes, betul. Oh mahal. My god, berpuluh ribu. Exactly. Even with us in advanced wound care, I think sekarang dah faham kan, advanced wound care dengan normal wound dressing tak sama langsung. Even our price pun tak cecah macam tu. I think masuk private hospital pun tak cecah macam tu. Wow. Ini cash. Wow, this is like a cartel going on in the background, you know. Yeah. Wow. So macam kalau dekat klinik doktor lah, okay, paling maksimum lah biasanya kan, kalau ikut keadaan kaki yang sangat kritikal tapi masih ada chance untuk dirawat, selalunya up to berapa price? Okay, macam ni, advanced wound care, first they come, kita mungkin akan buat surgery. Okay, sebab kalau tisu tu dah devitalize, maksudnya dah mati atau dah kena gangrene, what we have to throw that away. So kita akan buat surgery kan. Even the surgery is roughly about 1,000, 2,000, itu je. Then you add on antibiotics, cucuk, ubat, bagi ubat makan. Kalau ada kencing manis tak terkawal, kita kena start ubat baru. All this and lab works. Blood test, tisu dari wound tu kan kita nak hantar pergi lab. Semua ni sekali pun 3,000 maximum 4,000 macam tu je. Yeah, that's why I say like 30,000 jauh perbezaannya. 10 kali ganda. Yes, wow. Okay. Even doktor sendiri, okay, yang memang ada qualification, yang dah berjaya dah dia selamatkan sampai 6,000 lebih kaki pun tidak letakkan harga sampai macam tu sekali. Betul. This means what, you know, cara pengiklanan diorang tu memang very powerful. So people terikut-ikut. Diorang mungkin ada some fake testimony ke apa. So diorang terikut-ikut. The thing I would like to tell everybody yang mesti kena tahu ni, kalau ada kencing manis, kaki dah berluka, jam ticking already. Sebelum nak sampai tahap nak potong kaki, your clock is ticking. Cepat-cepat dapatkan rawatan dari sumber yang betul. Nak pergi government hospital ke, private hospital ke, atau nak cari advanced wound care, cari doktor yang boleh bantu anda. Daripada nak masuk Airbnb bayar 30,000, you're not going to get anything out of it. Betul. You know, kena bijak lah. Ini you have to pick what is right. I still cannot believe orang boleh fall for it. Betul. Kan? Wow. Dan macam ikut pada kenalan I kan, dia bagi tahu tempat dia pun jauh. Like, macam maksud dia ada je orang yang, contohlah tempat dia contoh dekat utara, kita dekat selatan, orang sanggup drive away to there untuk dapatkan rawatan. Like my patients lah. I have my patients coming all the way from Kelantan. I have patients coming all very far from Penang. You know, but at least I'm happy they're coming to us as a registered doctor rather than diorang pergi tempat macam ni. Betul. Yeah. I had one patient, you know, they did tell me something like this, tapi they didn't go through it lah. Diorang tak buat. So katanya, I thought I didn't really get it that time. Diorang cakap kena masuk apartment. Diorang ada apartment. So you just check in lah dekat apartment tu. So saya tanya apa rawatan yang akan dibuat dekat situ. Dia kata dia akan buat lah semua dressing apa semua dekat situ. Then I was thinking, kalau you nak buat surgery dekat apartment, oh my god, it's going to get messy. You know, macam tak sayang diri kalau orang nak buat macam tu tau. Oh god, yeah. Kita pun tak tahu dia idea dia betul-betul, you know, like hygienic ke apa semua tu kan. Yes. Studying as a doctor to come out, baru basic kan, yang MBBS pun dah berapa tahun. Lepas tu nak habis housemanship, lepas tu MOship, lepas tu nak pilih bidang yang kita suka ke atau memang that is what we are given, you know. So itu nak belajar berapa tahun lagi. Oh god, this is I would strongly say, kalau seseorang tu nak dapatkan rawatan, pastikan dari seorang doktor. If the person bukan doktor, bukan medical staff, tak ada registration,
tolong jangan ambil apa-apa rawatan dari diorang. I don't, nanti kalau apa anything goes wrong, you kena tanggung sendiri. You know? Yeah. Okay, itu satu. Actually bukan tu je tau. Ada orang gila, dia betul-betul nak treat kaki dia kan. Ada yang pergi yang apa ni, rawatan tradisional. Kita bukan nak mengecam rawatan tradisional, tapi cara, maksudnya apa yang dia buat tu mungkin agak salah. Doktor ada tak like patient-patient yang pergi rawatan tradisional, yang dapatkan rawatan tradisional macam ni, yang luka dia makin teruk? Okay. Yang ni famous in Malaysia. Okay. Okay, memang sangat famous. And kita kan multiracial country. Kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India. Tiga-tiganya akan nampak diorang punya togetherness dalam bab ni. Oh, okay. Yeah, all three are the same. Okay. First dah kena luka, diorang akan cari bomoh dulu. Seriously. And, most of my patient, bila diorang datang dekat saya seorang doktor yang buat advanced wound care, and I put myself out in social media, kita cakap banyak mengenai advanced wound care. So boleh je kalau you go to a doctor, your first choice. Tapi tak, bukan saya seorang je yang macam tu. Most of my colleagues semua sama. Bila patient tu sampai dekat kita adalah choice ketiga, choice keempat. Then choice pertama, kedua? Bomoh. That is the first choice. I thought macam dah 2025 ni tak ada lagi no, orang. A lot. Diorang akan, I don't know, maybe pemikiran ke, atau they feel kaki I tak pijak apa-apa, macam mana luka tu boleh jadi? That is the point diorang biasanya fikir. I tak pijak apa-apa, tak jatuh, tak kena gigit serangga, apa pun tak ada, macam mana boleh jadi luka bernanah, teruk macam tu? Ini confirm ada orang buat. So they always think like Semua that. ada macam mentality, macam stigma macam tu Yes. Sebab bayangkan seorang, mungkin dia tak ada knowledge medical sangat kan. Betul. Okay, mungkin pakcik-pakcik, makcik-makcik kan. So diorang kaki dia okey, hari ni okey, hari kedua merah sikit, hari ketiga nanah dah keluar dari dalam. So dia tak boleh nak accept benda tu. Dia say, betul. mana boleh, I tak keluar rumah. I selalu dengar ni, makcik tak keluar rumah doktor, tak buat apa-apa pun. tak buat apa-apa pun, Tak macam bijak mana apa-apa. boleh jadi luka? I will be like, makcik, buah pinggang makcik dah rosak sebab kencing manis. Kaki pun rosak sebab kencing manis. You know, kencing manis yang tak terkawal tu dah rosakkan kaki makcik. Saraf tu dah rosak. Tak mungkin doktor, rosak bukanlah sampai macam tu. For us to convince the patient, not easy. I tell you, not easy. Sebab tu saya selalu bagi tahu patient yang ada kencing manis, kan careless kan, tempat-tempat yang keras tu, itu yang jadi luka. Dia akan tekan dekat dalam, dia akan jadi luka dekat dalam, and jadi nanah kat dalam. You know, itu tak perlu kena apa-apa kat luar, jalan kat rumah pun cukup. So people don't know this, dia orang tak tahu lagi. So dia orang punya first instinct is benda lain dah. I nak pergi cari mengapa boleh buat macam. So by the time dia orang sampai dekat I, benda tu dah hijau. Oh God, seriously. The tissue, the wound memang teruk. Sebab tu I always say, kalau even advanced wound care, advanced wound care ni teknologi semakin maju. Kita masih boleh ada banyak perkara yang kita boleh buat, like procedure yang kita boleh gunakan untuk selamatkan kaki seseorang tu. Itu pun ada timeline. Kalau tunggu nak pergi bomoh nombor 1, 2, everything try dulu, datang lambat, your clock is ticking. Betul. So tadi kan I cakap kita punya success rate is quite good, 97%. Yang 3% tu, you know, it's quite sad. Bila I have to let them go, I say memang tak boleh buat apa, kena potong kaki juga. Selalunya okay, yang 3% tu case dia sebab apa? Kenapa tak boleh diselamatkan? Lambat. Lambat. They come very late. Lambat. Okay, I have this one patient, umur dia baru 32. Oh, muda lagi. Muda sangat. Dia baru anak yang baru dia bersalin tu 6 bulan je. Okay? So still very young. If you ask me, dia new mother. It's a beautiful time of your life, you know. Sebab diabetes dia tak terkawal. Okay? Dia terpijak something lah. Her problem is dia terpijak something. Luka tu kecil je pun. Okay? Dia tunggu hampir-hampir 6 minggu sebelum datang jumpa saya. Okay? So 6 minggu tu, as I said, dah rotate lah. Dah cuba ubat kampung, dah cuba, I think she went to Melaka for bomoh.
Okay, I'm not sure lah. And then she came. How I know about this? Bila kita, kan biasanya kalau dah ada tisu yang makan kuman tu kan, kita akan buat surgery nak keluarkan tisu tu. Okay. So bila kita potong lah nak keluarkan, kita nampak macam needle. Susuk. Okay. So I was like, yes, banyak sangat susuk. I was like, yang 32 tahun tu. Betul. Macam 32 tahun tu macam muda. Muda kan. Kita betul. fikir mungkin orang tua-tua lah fikir macam tu. Yes. Tak. You can find very young people also memang fikir macam tu. Banyak susuk tu. Sebenarnya kita dah buat x-ray. Okay. Dekat x-ray tu, I do the x-ray like a few days before lah. Dia nak balik bincang dengan keluarga dulu sebelum nak proceed nak buat operation. So I said okay, tapi jangan tunggu lama-lama. Time I buat x-ray tu tak ada apa. Dalam tunggu 3 hari tu dia pergi jumpa bomoh dekat Melaka, dia letak susuk. Then she comes back. She kata semakin teruk lah doktor, I tak boleh buat apa. Maksudnya dia dah jumpa doktor, lepas tu dia cari alternatif lain untuk jumpa bomoh. Betul. Sebab dia takut buat operation. I said lah, I cakap bukan nak potong kaki, tapi tempat yang dah ada kuman tu I memang kena keluarkan. Tak ada cara lain. Sebab kalau kita tak potong, keluarkan nanah tu, dia akan semakin makan naik. So dia mungkin takut. You know, as much as I explain, dia kata dia nak cuba dulu. Yang 3 hari tu actually made it worse. Time tu bila saya tengok assess kaki dia, memang boleh diselamatkan. So susuk tu yang menyebabkan dia punya kaki makin sekarang worse. dah tak ada kaki dipotong. Sebab dah susuk tu bukan satu jarum, banyak. So when we repeat the x-ray, satu kaki sampai dia punya pergelangan tu penuh susuk. Nak potong kat mana? Doktor ada tak gambar x-ray dia? Ada, nanti I share. Yes. Jadi at the end of the episode kita boleh tunjuk Yes. Okay. Yeah. So that's how it is lah. Seramnya. Habis masa doktor buang ke susuk dia? Kita cuba. First when I saw, I ingat kok ulat. Okay. Kadang-kadang boleh ada ulat dalam dia punya wound kan. So bila kita keluarkan, dia straight, macam really sharp, tiny, very flimsy tau. So satu keluarkan me, Wisa and Shah lah tengah buat tu kan. Dan Shah cakap, apa benda ni doktor, ni susuk seram. ke? Dia pula takut. Dia kata seram. Ya, dia kata betul. tak boleh usik. Yes, betul. I was like happily taking out. Saya tak boleh. Tak boleh ni. And then we did a second x-ray. And then memang tak boleh buat apa. So I have to call the hospital. I spoke to the doctors there, orthopedic specialist. I told him about the situation. I cakap lah memang dah ada macam ni. Dia kata tak boleh nak keluarkan semua, impossible. So infection dia pun dah semakin teruk. So daripada kuman tu sampai satu badan, daripada dia boleh, seseorang tu boleh meninggal dunia sebab luka kaki kalau kuman tu dah merebak sampai satu badan, can cause organ shutdown, organ failure. So masuk hospital, dah potong kaki. Kesiannya. Daripada tahap yang kita actually dah boleh selamatkan dia, sebab dia cari alternatif yang not right lah, if you ask me. Seramnya. Sad. Dia seram dan sedih. Sebab macam apa ni, sebab macam I thought umur dia macam 70. Very young girl. Sayangnya. Yes. Husband dia dekat luar dengan baby dia. I still remember. Dan masa doktor keluarkan susuk tu tak ada rasa seram apa-apa Saya tak tahu benda tu. I had no idea. Syah yang cakap. Dia said, doktor, benda ni sebenarnya tak boleh usik. Betul. Sebab dalam kepercayaan kita orang memang macam tu lah. Sebab macam bila dia masukkan tu, dia ada baca something. Keluarkan pun dia kena baca something. Macam tu lah. Tapi tak adalah. So far I'm okay. Dah lebih 1 tahun. Elok je. Okay. Nice. Wow. Doktor ada seronok lah cerita. Oh God. No, the girl dia I still remember how she was lying kan. Kita akan letak ankle block lah. Maksudnya kita akan block dekat dia punya kaki tu. So dia local anesthesia. Dia tak rasa apa-apa, ubat kebas So bila kita keluarkan, dia dah dengar. Okay, dia boleh dengar apa yang kita cakap. So we are very careful what we say. So bila I nampak susuk tu, kita kan dah tengah bincang. Apa tu bila Syah cakap susuk tu, dia dah start menangis. So it's like very sad. At the same time, I think Syah was very scared. Betul. Yeah. Dia pun, yelah, kita unexpected kan. Yes. Selalunya pengetahuan kita macam kalau pakai susuk tu selalunya nak cantik. Usually orang pakai susuk nak cantik pakai kat muka lah macam tu.
Tak This sangka one dekat kaki. I don't know what. Apparently she was promised lah. Dia orang cakap kalau bomo tu lah, kalau masuk susuk tu, lepas tu bila pergi jumpa doktor memang akan nampak semua elok, tak perlu buat apa-apa. Kesiannya. So bila saya cakap okay, we carry on with the operation tu pun dia sudah tak very sad lah. So memang dah tak boleh selamatkan lah memang. Memang tak boleh lah kalau dah sampai tahap macam tu. Sayangnya baru umur 32 tahun Kan? Sedih. Tadi doktor mention tadi kan, masa doktor kata nak keluarkan susuk, doktor ingat ulat kan. Ada tak kes yang macam tu yang yang datang dalam keadaan kaki yang penuh dengan ulat dan sebagainya? Ada. Dan banyak. doktor dapat manage tak? We have a lot of ways to do it. Cuma janganlah sampai tahap macam tu. Bukan saja susah untuk patient, untuk rawat pun susah. You know, sebab diorang datang advance wound care sebab diorang betul-betul tak nak potong jari, tak nak potong kaki. Memang mentality tu dah set, tak nak. Memanglah siapa nak potong kaki, betul tak? Betul. But datang awal. So kalau dah tahap dah kena ulat macam tu, susah nak selamatkan. Very difficult. We do have success rate. I still have one patient from Singapore. Okay. Dia memang datang last resort lah. Memang dah suruh potong kaki kat situ dah. So dia datang dengan wife dia. Okay. It was so bad. Dia dah ada Charcot's joint. Maksudnya joints dekat kita punya kaki tu dah bengkak, dah remodel tau. Sebab diabetes. Sebab tu saya cakap diabetes ni bukan setakat gula sahaja. Dia boleh kacau semua. Okay, so he's the sole breadwinner. Dia seorang je kerja dekat rumah dia. Kalau dia tak kerja, keluarga dia memang tak ada. Anak-anak semua masih kecil. Wife is just at home taking care of the family. So susah. That's why I ask him, mengapa tunggu sampai tahap macam ni? You know, awak tak pergi awal wherever, whether clinic or hospital, or you know you can come untuk advance wound care, datang awal. Jangan sampai even like I have my staff, right, untuk OT kan, kita ada wound care staff. Mereka pun memang dah train. Even for them to face kalau wound tu teruk macam ni bukan senang. Bukan senang. Patient pun tak boleh tahan dengan bau tu, dengan everything, they cannot tahan. Betul. Alright. So kes yang macam yang doktor paling ingat lah, yang mana yang masa awal tu memang sangat teruk, tapi lepas tu dah berjaya selamatkan. Ada tak kes yang macam tu? This lah, the Singapore one. Oh, Singapore one. Yes, dia memang quite bad. Keadaan kaki dia macam mana masa dia dua-dua kakinya dah luka. Kedua-dua kakinya. Dia pun quite big size. Okay, gula dia tak terkawal, diabetes tak terkawal, BP tak terkawal. Okay, dah ada little bit of fever. So maksudnya kuman tu dah semakin merebak lah. So we had a call dengan doktor dia dekat Singapore. So we discuss first. Then they say patient memang tak nak amputate. So kita cuba dulu. So we keep in touch lah dengan team dekat situ dengan kita. About 3 days kita buat everyday treatment, antibiotik apa semua, nampak perubahan. So the ulat semua first day out, second day dah tak ada lah. Okay, but we had to cut. Memang kena keluarkan semua tisu-tisu yang dah damage tu, semua kena keluarkan. Okay, but wound dia dekat tapak kaki tau. So jari-jari dia tak kena lagi. Memang tak boleh jalan lah. Kedua-dua kakinya time tu memang tak boleh jalan. Sekarang he's okay. He's back to work. Yeah, he's okay. Kalau lah kita boleh tunjuk kan gambar. Yes. Yes. We have very good pictures. Biasanya ada platform in social media yang tak allow kalau picture tu macam gory sangat kan. Tapi kalau siapa-siapa nak tengok, boleh tengok dekat kita punya website. www.clinicstarmedicare.com. Dekat situ ada before after picture, dia orang punya journey semua ada. Just to give hope. Jangan kalau dah sampai tahap tu ingat tak boleh buat apa, kena potong kaki juga. Kalau nak cuba, boleh cuba advance wound care. Tapi kena commit elok lah. Kena betul-betul commit. Faham? Alright. So kalau macam doktor cakap kan kena commit kan, selain daripada dapatkan rawatan, apa lagi yang patient kena buat untuk pastikan dia punya wound tu cepat baik dia. Cepat baik. Okay, first thing kalau saya tumpukan perhatian kepada wound sahaja, tak mungkin our success rate is 97%. The reason why it's high,
Selain wound care sahaja, our wound care is like memang banyak lah macam I cakap kan, photo, biomodulation, oxygen lah, vacuum lah, so many things we can do kan. Together with that, we will arrange cara pemakanan. Cara pemakanan untuk high healing lain. Tak sama untuk semua orang. So kita akan kirakan berapa banyak protein dia nak, jenis protein apa dia perlukan, antioksidan apa yang dia perlukan, like that. Kadang-kadang kita guna probiotik juga. So and also together with gula. Kalau gula I tak kawal, tak mungkin luka tu boleh sembuh. So rawatan luka, rawatan diabetes, rawatan untuk cara pemakanan, everything together. Medical nutritional therapy. So everything together, baru dia memang akan okay. Another 2 very important things, kena offload. Kaki tu tak boleh pijak. Bila kita dah start treatment, kaki tu kena rehat betul-betul. So family support, I see this a lot. Kalau seseorang boleh ada wound tu lebih kurang sama, orang yang ada family support tu success rate dia memang tinggi. Okay, orang yang tak ada family support memang susah, memang sangat susah. We have this one patient, uncle ni kaki sebelah kanan dia dah amputate lah, dah lebih 5 tahun. Kaki belah satu lagi dah ada luka. So dia datang cari advance wound care. Dia kata dia tak nak potong kaki lagi. Okay, dia tak kahwin, dia seorang-seorang lah, tinggal seorang je. Okay, so umur berapa tu? 73. Kesian kan, right. So when he came, dia punya gula was not too bad. So kita adjust ubat untuk betul-betul kawalkan gula. So gula dia dah cantik. Cara pemakanan pun dia memang follow. Okay, sekarang dia tak boleh offload, dia tak boleh tak pijak kaki tu sebab dia tinggal seorang. Yelah, dia nak pergi toilet, nak buat makan, nak ambil segelas air pun dia sendiri yang kena pergi. Betul. Alright, so tak ada orang nak bantu langsung. That's one thing lah. So it's very important untuk you betul-betul berehat. Betul. Dekat rumah, dalam treatment tu. Selalunya. But this one not to say orang yang ada family, tak ada family. Today just I had this last patient sebelum I close the clinic. Makcik ni follow up dengan saya untuk diabetes and darah tinggi lah. Dia anak seorang je. Tapi anak tu memang betul-betul jaga makcik tu tau. Every time appointment dia tak pernah miss. She will always be there. Saya pernah tengok patient yang ada 10 orang anak, seorang pun tak jaga. Yeah, so this is not to say we have a big family, confirm ada orang akan jaga or what. But yang pentingnya, apa-apa pun kalau tak ada penjagaan untuk wound care, especially dah sampai tahap wound care tu, memang outcome dia tak bagus sangat. Okay, alright. So maksudnya bukan rawatan semata-mata. Dia ada banyak faktor yang menyebabkan proses pemulihan tu jadi lagi better. Which is yang pertama tadi, of course lah, cepat dapatkan rawatan, pemakanan, kencing manis, okay, dan juga family support. Sebab tu kita buat family counselling. Biasanya bukan saya tengok patient tu patient sahaja. Tim kita akan cakap dengan the whole family. Apa yang kena buat, apa yang tak boleh buat. If there's a problem, we troubleshoot. Baru dapat yang 97% tu. Ada, okay. Alright. So, macam saya tahu, okay, kebanyakan lah patient doktor dalam golongan umur berapa? Okay, yang wound care ke? Wound care, yes. Okay, yang advanced wound care patients yang ada luka-luka tu, kebanyakannya diabetes dan lebih daripada umur 50 sampai 70 lebih macam tu. This is the lingkungan. Yang selalunya kena luka lah. Yang muda-muda tu memang banyak yang ada diabetes tapi tak sampai ada luka. But if my own patient, yang saya yang first time diagnose dia punya diabetes, saya yang jaga diabetes dia, touch wood until now seorang pun tak ada luka. Sebab saya bagi penjagaan kaki. The first day I know dia orang ada diabetes, bagi cara penjagaan kaki, set penjagaan kaki, the do's and don'ts. Cara nak pilih kasut pun ada tau. Kasut pun bukan semata-mata boleh pakai. Okay, a lot of people don't know that. Okay, sebab kalau ada kencing manis, saraf dekat kaki tu kebas, dah tak rasa. So walaupun kasut tu uncomfortable, tak selesa, atau ada tempat yang cucuk, sakit, tak rasa sampai berluka. Tak rasa. Tak boleh pakai minyak panas kalau ada kencing manis dekat kaki. Kenapa? Tak rasa. Walaupun benda tu dah betul-betul pedih, dia orang akan letak lagi sebab masih kebas.
So until skin tu boleh melecur. I have one patient right now that I'm treating because of that. Oh, ya? Minyak panas sampai dah kena jangkitan kuman, cellulitis. Oh, minyak panas pun tak boleh Tak boleh. Rendam air panas tak boleh. Sebab orang Malaysia dan minyak panas ni macam Yes, berpisah kan? Yes, tak boleh. No. Okay. Yeah. So dengan minyak panas tu boleh dapat luka, boleh sampai lecur. Oh. Siapa nak tengok picture nanti pergi dekat website I letak picture. Yes. Oh, seramnya, takutnya. Kan? Yeah, especially yang patient tu adalah medical staff. Dia kerja dekat hospital sebelum ni, private hospital. I think he was in the wards PPK. So dia dah tahu semua tapi dia tak ada knowledge tu. Dia tak tahu betul ke doktor ada kencing manis tak boleh rendam kaki dalam air panas. I didn't know. Tak boleh letak minyak panas. I didn't know. Kalau diorang pun tak tahu, bayangkan masyarakat yang orang not medical people. Lagilah tak tahu. Betul? Alright, okay. So maksudnya daripada awal-awal kita tahu kita ada kencing manis, daripada situ memang dah kena jagalah. Yes, your entire lifestyle kena berubah dah. Dekat rumah, dalam rumah kena pakai kasut. Tak boleh tak dalam rumah pun kena pakai kasut. Yes, mesti protect your leg, must. Sebab kalau terpijak on something, especially kalau ada anak-anak kecil, Lego is always somewhere there. Betul. Kalau terpijak, tak rasa apa sampai orang tegur, mengapa ada darah? So okay. So kebanyakan lah patient doktor kan, of course mesti ada yang datang lambat kan. Okay. So maybe one of the reasons sebab diorang tak rasa pun diorang luka. Betul? Kebas kaki, tak sakit. Biasanya kalau luka tu berlaku kepada seorang yang tak ada kencing manis, that day itself you will take MC and you will go see a doctor sebab tak boleh tahan sakit tu. Even ada like paper cut pun kita macam dah pergi. Yes. Yang ni sebab walaupun luka tu besar, memang jangkitan kuman dah merah, dah bengkak, orang tu tak rasa. Sebab tu lambatnya. So maksudnya masa doktor buat operations minor surgery apa semua tu, dia tak rasa juga. Kalau saya buat minor surgery tu kepada seorang yang tak ada kencing manis, saya kena bagi banyak ubat bius. Yang kita cucuk setempat tu kan. Yang ada kencing manis sikit je, dah kebas, tak rasa apa. That's how much gula tu boleh rosakkan saraf. Orang ingat tak apalah, hari ni 17 is okay, saya tak nak makan ubat, saya jaga makan dulu. Don't do that. Yang 17 atau whenever you see gula tu semakin tinggi, dia tengah rosakkan saraf. Dia tengah rosakkan semua organ dekat dalam badan kita. So jangan tunggu, start medication, belajar cara pemakanan, drop it. Rawatan dah ada, cara pemakan dah ada. Kalau kita tak gunakan, salah kita tau. Okay, let's say lah contoh, kalau orang tu memang gula tak terkawal, sampai ada masalah kerosakan saraf dan sebagainya kan. Tapi let's say kalau contoh dia dah start maintain dia punya gula dia pun dah cantik, HbA1c dia pun dah cantik. So macam mana keadaan saraf dia yang rosak sebelum ni? Dia akan baik semula ke? Depending. Atau macam mana? Terpulang kepada stage tu. Bukan semua saraf boleh 100% okey, tapi dia boleh sembuh. Tapi peratusan sembuh tu mungkin bukan 100% untuk semua orang. Tapi akan nampak perbezaan. Gula kawal dulu. Start vitamin B complex with alpha lipolic acid. This is the only thing you can do untuk jaga saraf. Then jaga kaki lah. Gunakan set penjagaan kaki yang betul, like that. Alright, okay. I nak tanya lagi lah pasal experience doktor kan. Macam pengalaman doktor sendiri, ada tak lagi macam case-case yang memang doktor tak boleh lupa? Banyak. Every wound care is by itself a drama. Okay, akan setiap patient tu dengan family, it's a lot lah. But I can say one patient ni, they come to me sebab kaki tu dah ada luka, dah bagi surat tau untuk potong kaki. Lepas tu dia pergi KK. So KK buat dressing, dia pun cakap ini memang kena potong, kena pergi hospital, tak boleh buat apa. Then dia datang dekat klinik. So saya assess, saya tengok memang agak teruk, gula pun tak terkawal. So kalau boleh, daripada bagi kuman tu merebak satu badan, just carry on with the operation. Tak nak. So dah sampai, kita dah buka kan, kena cuci. Betul. So kita cuci, kita buat dressing, kita bagi balik. So the next day dia datang balik. Dia kata luka saya macam lebih elok sejak doktor cuci, so saya nak lagi.
Tapi kita document lah sebab semua ni medical legal. So kita akan document, kita akan counsel balik. Kita cakap memang teruk, dah sampai tahap yang agak teruk, memang kena pergi hospital balik. So this was going on for 1 week. Okay. Sebab setiap hari dia datang? Setiap hari, 1 week. Okay? Walaupun doktor memang dah cakap memang teruk. Kalau memang ada chance nak baikkan, I will definitely do it. You can see not happening, right? So tapi bila kita datang dah nak buka, samalah pergi KK pun dia orang akan cuci. Bukan semata-mata halau tak nak cuci. No such thing. Kita, as long as you are here, we will do what we can do, kan? Dia macam tak boleh terima. Lepas tu dia pergi buat report polis. Oh God, I tell you. Seriously? Yes. Normally, kalau dekat klinik, ada any cases, adalah sometimes we'll call the police guys to come and help. So, biasanya saya yang call diorang, bukan diorang yang call I. So, the first time I got a call, I was like, siapa ni? So, the IO was telling me, ada case diorang lapor tapi tak masuk akal lah doktor. Tapi doktor kena datang lah untuk cover. I said, okay, no problem. So, apa dia punya report tu? Dia beritahu macam mana? Doctor refused to save my leg. It's not I refuse. I would love to help you. Kalau boleh, itulah saya cakap, datang awal. Benda tu dah teruk. Then I showed the pictures to the IO. And the best part is, in the station, seorang IO tu memang seorang wound case saya, bapa dia, saya yang treat. So saya yang selamatkan kaki dia. So saya kenal. Dan dia kata, doctor, what are you doing here? So I told him lah the story. Then dia tolong lah. He showed the pictures. Dia ambil semua pictures, dia print. Lepas tu dia orang settlekan. Yes, I know. Sampai macam tu sekali. Yes, I know. Can't believe it. Macam sangat terdesak nak selamatkan dia tak boleh dia. Nak terima. In a way, walaupun time tu I tengah marah, I understand. Dia sedih tau. Dia tak tahu nak buat apa. Benda yang dia buat tu tak masuk akal. Tapi dia dah terbuntu. Dia tak tahu nak buat apa dah. Is in a keadaan yang sangat terdesak. So he did something. The husband actually the one who went and complained. The auntie just crying and what to do. Yeah. Okay, alright. So sebenarnya banyak lah patients yang datang dalam keadaan selambat. Yes, every one patient will have their own story. Sebab dia orang tak datang kepada kita first. Betul. They will go somewhere else. So we will have an entire story there. Yeah. Okay. So ada tak macam ada case yang macam, contohlah macam, okay, doktor pun tahu, okay, yang kaki dia tu memang dah tak ada harapan. Memang dah dapat surat daripada hospital, tapi dia still insist nak cuba. Tapi at last berjaya. Ada tak case macam tu? Ada banyak. Oh, okay. Ada banyak macam tu. It's like, even for me as a doctor, I will not say, okay, it's very good, I can do it. No. If memang ada chance, I will try. Kalau tak ada chance, I lebih rela berterus terang dengan patient. This is your situation, this is your blood test, dah sampai tahap macam ni, better you just buat the operation. Tapi ada yang memang tak boleh terima. Dia orang, as a doctor, walaupun dekat hospital, bukan saja-saja boleh potong kaki. Patient kena sign. Betul. Baru boleh potong. Baru boleh buat operation. Whatever kita nak buat, kena ada consent patient. So kalau patient tu betul-betul tak nak, nope, I'm not doing anything. Ada macam degil macam tu banyak. So when we do, somehow miraculously it gets better. Oh. Yeah, I have so many patients like that. Like when I first start, I know it's like teruknya wound ni macam mana ni, but it's okay. We will start, kita follow protocol. What to do, jangan skip anything, keep good documentation. Start lah everything. Patient pun akan commit. Biasanya orang yang macam tu akan betul-betul commit. Okay. So they take care of the leg, diorang cara pemakanan ikut bulat-bulat 100%. Semua buat elok. Satu family commit. Okay, discharge, they're out. I have a bus driver like that, a Grab driver like that, a teacher like that. Yeah, banyak yang I didn't think diorang boleh, tapi wow, boleh. Yeah. Oh, okay. So macam doktor bagi tahu tadi, doktor lebih banyak buat rawatan untuk kaki lah. Tapi kalau let's say lah, kalau orang kecil manis kan, boleh ke macam contoh dia contohlah dia dapat luka dekat jari ke? Ada, tapi tak banyak lah. Ada juga. Yang ada kencing manis, luka mana-mana pun takkan heal dengan cepat. Maksudnya bukan dekat kaki je lah. No, but memang paling kerap tu memang dekat kaki. I have 2 patients so far dekat jari juga. Dia memang jadi abscess lah.
So kita kena minor surgery and clean it out for them. Chronic abscess. Dia sebenarnya 2 jari tau. Satu jari tu dia rawat dekat hospital, dia orang dah potong half already. So dia dah memang betul-betul sampai osteomyelitis, very rare in the fingers. So and now dia kena jari satu lagi. Yang tu I treated for her. Again dia pun teacher. Teacher. Yeah. Okay. Alright. I ada satu soalan. Okay. Kenapa bila kena amputation dekat hospital, doktor memang akan potong dekat bahagian lutut kat sini? Kenapa dekat bahagian situ? Okay, untuk functionality, bukan kita boleh just cut anywhere. So katakan kaki tu kalau kita nak potong dekat ankle, dia, macam mana kita nak pasang prostesis? So kita punya aim tu, walaupun lepas operation, kita nak bagi option untuk orang tu functionally okay. Dia masih kena boleh jalan dengan kaki palsu ke, something like that. So that's why ada tempat yang boleh plan lah. Not just kerat ikut suka. Tak boleh. So potong ayam. Tak boleh. Yes. Yeah. Oh, okay. Faham. Alright. Okay. Sekejap. Apa lagi soalan Ramai yang fikir advanced wound care ni only for like luka kaki and all that, right? I had this one patient, dia breast cancer. So dia orang dah buat mastectomy, dah buat. Lepas tu luka got infected sebab dia memang ada kencing manis. Luka got infected, then dia orang kawal kencing manis, lepas tu dia orang buat skin graft untuk tutup luka tu. Okay, fail. Okay, memang fail sebab ada jangkitan kuman again, ada biofilm again, so many problems. So dia orang refer kepada kita lah dari hospital. So kita buat vacuum therapy and photobiomodulation. It took about 3 months, tapi it's a chest wound dari size lebih kurang 15 cm over 14 cm like tu, dah kecut, totally small. So advanced wound care ni actually can go into any kind of wound, bukan sahaja luka kaki kencing manis. Ramai fikir only luka means is only that. Actually no. Yeah. Okay, alright. So macam doktor bagi tahu kan, one of the reason kenapa wound lambat baik adalah disebabkan oleh kencing manis. Another thing is varicose vein. Varicose vein, that's very difficult. Yes. So ada tak lagi macam penyebab utama yang menyebabkan luka tu lambat pulih selain daripada dua benda ni? Okay, arterial disease, kadang-kadang vein tu varicose vein kan, ada arterial disease ulcer juga. Ulcer tu akan sakit sangat lah. Okay, lagi boleh sebab accident. Kalau accident wound besar, susah nak baik, especially kalau orang tu ada kencing manis dan kena accident. Now it's a different story. Yeah. And then I had this one patient, dia burn wound. Dia kena burn. Dia kencing manis, kaki dah kebas, dia nak pergi repair bumbung. Nak pilih juga time yang panas terik matahari, dia naik bumbung, dia kaki repair. ayam? Yes. Okay, dia ada kawan seorang tu naik juga. So kawan tu dia kata, pedih lah kaki I, panas sangat. Tak boleh, kita turun dulu, nanti kita buat balik. Sebab dia tak ada kencing manis, dia rasa sakit. Betul. Yang ada kencing manis ni hero. Nak continue sikit je lagi, I settlekan, apalah you tak boleh tahan panas. Padahal dia kencing manis tu. Yes. Dia tak tahu kot, you know. And then totally burn, both side leg totally burn. So that was another burn case that we had. Yeah. So far case tu macam mana? Okay, dia memang we have to do dressing for a long time, kena buat minor surgery. Tempat dah masak, macam dah cook. So we have to take all that out. Yeah. Tak boleh bayangkan kalau dua-dua kaki macam tu. Yes. Dia masih tak boleh accept time tu. Yang bawa datang klinik tu actually the wife. Dia mana burn doktor, kalau burn mesti I sakit. Saya, you nampak tak nanah yang keluar ni? Ini sebab dah burn, bukan saja burn, dah ada jangkitan kuman. Yeah. So sebab dia tak sakit, dia tak ada lah doktor, mana ada. So it's very difficult to convince them. We have to take video and show them. Baru dia orang, betul ke ni kaki saya ke? Selama ni tak pernah perasa, tak pernah tengok. Dia tak nampak dekat tapak kaki tu. Sebab biasanya saraf kalau dah kena buah pinggang, mata, kaki, it's around the same time.
kerosakan, kalau dia dah ada kerosakan buah pinggang, kemungkinan besar kerosakan mata pun dah start. So mata dia pun dah pudar, dia tak nampak. So he memang very difficult to convince that patient. My God, very difficult. But okay lah, berjaya juga selamatkan kaki dia. Yeah, the wife was very committed. Dia memang bawa untuk appointment. Dia dah tahu kalau biar macam ni akan potong kaki. Betul. Yeah. Yelah, sebab dua-dua kan? Yes. Oh, kesiannya. Tapi nasib baik ni yes, kan? Yes. Yeah. Mesti dia datang cepat lah. Ke tak? Dah cepat. The wife brought within 1 week. Okay. Yeah. Alright. Macam tadi I mention kan, bila wound tu lama baik, dia punya penyebabnya kencing manis, varicose vein kan. Okay, ada tak patient yang ada dua-dua ni? Ada diabetes, ada varicose vein. Yes, ada. Dalam masa yang sama? Yes, ada. Saya tengah buat seorang patient sekarang. Okay. Dia dari Perak. Okay. Dia datang all the way here. The son is here. So dia datang duduk dengan dia punya anak lah. Okay. Dia punya kencing manis dah lebih 20 tahun. Luka kaki tu roughly about 12 years if I'm not mistaken. 12 tahun luka kaki varicose vein. Macam-macam dia dah cuba. Okay. So first dia dah datang tu, luka kaki yang ada varicose vein dengan DFU lain. Rupa dia lain, semua lain. So dia punya tu actually varicose vein ulcer. Tempat dia pun lain. Okay. So kita start treatment. Gula dia dah cantik dah sekarang. Pagi ni pun gula selepas makan baru 6.2. Dah cantik. Macam orang tak, orang tak ada kencing manis. Betul. So kaki dia dua-dua belah memang ada luka. The one side totally heal dah. Dengan saya lebih kurang 3 bulan sekarang. Okay. One side totally heal, another side becoming small lah. Ambil masa sikit. Yeah. So still ada nampak lah progress dia. Very good progress. She's looking from 12 years of wound, 3 bulan satu kaki dah settle. Satu lagi je ada luka dia. Alright, okay. Boleh tak doktor kita masuk sikit pasal varicose vein? Sebab I rasa kan, sebab I pun sebenarnya baru-baru juga tahu pasal varicose vein. I macam nak tahu lebih lanjut lah. Sebenarnya varicose vein tu apa? Macam mana boleh jadi sampai luka? Okay. So varicose vein ni, vein maksudnya you see this green colour thing. Okay. Ini vein lah. Okay. Ada yang besar dekat kaki. Alright. Ada setengah orang pengaliran darah dekat varicose vein ni akan tertakung dekat bawah. Darah tu kan our jantung pump, darah pergi kaki, dia kena naik balik kat jantung. Okay. So kalau orang yang ada varicose vein tu, darah tu tak boleh nak naik. Dia ada valve problem. Darah tu tak boleh naik. So akan tertakung. So kalau orang yang teruk varicose vein tu dekat kaki, you can see the tortuosity. Akan nampak macam ada snake inside your betul-betul inside the skin. Pernah nampak? Dia akan nampak macam tu. Okay. So yang tu maksudnya darah dalam vein tu dah bengkak. So dia dah berat. That's what's happening. So kalau dah lama macam tu, ada darah tu tertakung tu akan jadi acidic. Dia akan pecah keluar jadi ulcer. Ulcer tu semakin besar sebab darah kan tertakung kat situ. So dia punya treatment, kena start balik pengaliran darah tu, kita kena bantu. So kena pakai TED stocking, kena start ubat, kena adjust lifestyle macam tu. Ada yang kena perlu sampai buat laser atau surgery. Tapi dia terus baik ke macam mana? Depends on the lifestyle. Kalau staging dia tak teruk sangat, kita nak buat surgery, kita if my patient if I see the wound, once the wound is better, I akan hantar kepada general surgeon untuk buat surgery. Dia orang boleh buat venous ligation, dia orang boleh ikat lah. Dia like the vein kan dah bengkak kan, dia orang akan ikat atau buat laser. These are 2 things can be done. Selalunya varicose vein tu dia jadi disebabkan apa Okay. Satu, obesity. Kadang-kadang kalau seseorang tu pregnant atau ada apa-apa bengkak dekat perut, abdomen. Pernah tengok orang yang fibroid, lepas tu tak nak buat operation, fibroid tu dah besar, akan jadi satu side bengkak yang varicose vein tu. Ada banyak sebab lah. Sometimes can be genetic tapi quite rare. Yeah. Pregnant woman akan dapat normally. So tapi selepas diorang dah bersalin akan better lah. Disebabkan oleh dia punya weight kan pregnant, the baby is pressing onto the main veins. So tertakung lah blood tu. Susah nak naik. So sebab tu kena aktif. Walking, brisk walking, jogging, semua ni akan bantu pengaliran darah. So tak jadilah varicose vein. Yes. Yeah. Okay, alright. Okay, faham.
untuk elakkan like benda-benda yang kita tak nak lah, pemotong kaki dan sebagainya kan. Okay, sekali lagi kita dengar nasihat daripada Dr. Hari. I rasa banyak kali Dr. Hari dah bagi tahu, tapi kita one more time, one last time. Okay, apa nasihat doktor untuk orang-orang yang tengah mengalami masalah luka? Especially yang ada diabetes lah. Okay, kalau ada luka dan ada diabetes, luka anda dah masuk kategori complicated wound, tolong dapatkan rawatan dari seorang doktor yang berdaftar, kalau boleh advance wound care. So at least kita boleh sembuhkan luka tu. Macam saya cakap tadi, kalau ada luka dan ada kencing manis, your clock is ticking. Kalau kita tak buat apa-apa, mungkin akan sampai tahap nak potong kaki. Kita tak nak. Kita nak avoid amputation. Kalau nak avoid amputation, jaga awal-awal. Dapatkan rawatan awal-awal. Jaga gula awal-awal. Pagi cek gula, jangan lebih daripada 7. Anytime lepas makan cek gula, jangan lebih daripada 10. Ini tahap untuk orang yang ada kencing manis. Okay, so at least bukan susah. Ubat, dapatkan rawatan dari doktor. Sekarang dah ada banyak teknologi rawatan luka yang boleh bantu. So get the help. Yang penting daripada yang advance wound care doktor kalau advance, boleh. yes, betul. Yes. Alright, so thank you guys. Okay, sebab setia dengan kita sampai penghujung. Alright, so siapa-siapa alright yang nak tahu lebih lanjut mengenai advance wound care, korang boleh pergi visit kita punya website www.clinicstarmedicare.com. Alright, so next topic, baby, kita boleh cerita pasal makanan pula? Boleh, my favorite. Okay, so kita jumpa lagi next week. Bye-bye. Oh, jangan lupa like, share and subscribe.